Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-111, muka surat 111 insya-Allah. Hari ini kita akan melihat surah Al-Maidah ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-23 insya-Allah. Ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-23. Jadi insya-Allah saya akan mulakan sesi kita pada muka surat ini insya-Allah pada hari ini dengan kita akan membaca sedikit daripada ayat yang ke-18 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basharum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'u walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat yang ke-18 yang baru saja saya baca sebentar tadi, kita akan mula masuk kepada menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian. Jadi kita akan tengok sebagaimana yang telah lepas, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, bahkan permulaan yang Allah Ta'ala telah ceritakan semasa kita masih membaca, kita baru mula masuk kepada Al-Quran ni, kita tengok dalam surah Al-Fatihah pun Allah Ta'ala cerita secara indirect Al-Maghdub Ad-Dallin, dua golongan yang Allah Ta'ala murkai, satunya, yang keduanya yang sesat. Kedua-duanya ditolak. Yang kita tak mahu jadi seperti itu, iaitu yang pertamanya dimurkai oleh Allah, iaitu Al-Maghdub, iaitu orang-orang Yahudi, dan kemudian Ad-Dallin, iaitu orang sesat, orang-orang Kristian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat ini satu-satu pada pagi ni yang sedang kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala directly sebut sekarang ni. Wa qalatil yahudu wan nasara, berkata orang-orang Yahudi dan berkata orang-orang Kristian. Tentang peristiwa ayat ini disebutkan di dalam satu riwayat oleh ahli tafsir, disebutkan begini. Nabi SAW pernah berjumpa dengan 3 orang pendeta, orang besar daripada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Seorang bernama Nu'man, seorang bernama Bahar, seorang bernama Syas. Jadi ketiga-tiga ni tak apa nama tu kan, tapi ketiga-tiga mereka ni pendeta Yahudi lah. Jadi Nabi SAW pun mula berdakwah kepada mereka. Jadi tabiat Nabi SAW itulah contoh kita dalam kehidupan kita, iaitu bila berjumpa orang yang non-Muslim, target kita ialah kita nak beritahu Islam kepada mereka. Itu target kita, itu kerja utama kita, itu yang menjadi apa yang ada di dalam pemikiran kita sebagai orang mukmin. Sepatutnya ialah kita nak Islam sampai kepada semua orang. Jadi Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Nabi ceritakan kepada mereka, Nabi ceritakan apakah balasan yang akan terkena kepada mereka kalau mereka ni tidak mahu beriman. Jadi apabila Nabi cerita kepada mereka, apa kata mereka bertiga ni? Mereka kata, alah, dia kata, kami tak kena azab pun, dia kata. Sebab apa? Allah sayang kepada kami. Kami ni orang yang diciptai oleh Allah. Kami ni anak-anak Allah. Maksud anak sini bukanlah makna anak-anak tu. Kalau orang Kristian, yang mereka kata ni Nabi Isa tu anak Tuhan. Tapi secara generalnya orang Kristian dan juga orang Yahudi ni mengatakan bukan mereka ni anak Tuhan, tapi mereka maksudnya ialah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahibba dan juga abna. Abna ni maksudnya ialah dari segi fil qurbi wal manzilah, dikasihi ni, kekasih ni, iaitu dari sudut apa? Mereka ni akan dapat rahmat, mereka akan dapat syafaqah, konong-konongnya lah. Mereka katakan mesti Allah Ta'ala sayang pada mereka. Mereka ni anak mereka, anak Tuhan kan. Kata mereka lah, dakwaan mereka. Jadi apabila mereka berkata, menggunakan perkataan ni, sebab mereka ni bercakap Arab, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah di zaman Nabi ni, mereka bercakap Arab. Jadi bila macam tu, maka turunlah ayat ini. Berkatalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian, Allah Ta'ala kata, nahnu, kami ni abna'ullah wa ahibba'uh, kami ni anak-anak Tuhan, kami ni ahibba, kami ni kekasih-kekasih, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata Allah?
Kul, katakan wahai Muhammad, beritahu sikit kepada mereka ni, apa ni, iaitu apa? Falima yu'adzibukum bizunubikum. Cuba tanya mereka ni, kalau kamu ni buat salah, Allah Ta'ala masukkan kamu dalam neraka tak? Kamu kena seksa tak? Tanya orang Yahudi, tanya orang Kristian ni. Mesti dalam ajaran mereka, mereka mestilah Allah Ta'ala ni akan azab mereka kalau mereka ni buat maksiat. Mengikut ajaran mereka lah. Kalau mereka ni buat salah, mestilah mereka akan jawab macam tu. Jadi soalan di sekarang ni ialah Allah Ta'ala suruh kita ni tanya mereka. Habis tu dah kamu kata kamu ni adalah anak-anak kesayangan, kamu ni adalah yang dicintai Tuhan, kenapa Allah Ta'ala akan seksa kamu kalau kamu bersalah? Mana ada orang akan seksa anak dia? Mana ada orang akan seksa walaupun buat salah, dimaafkan je. Macam itulah seolah-olahnya kan. Jadi itu adalah soalan yang merupakan jawapan kepada mereka supaya mereka ni berfikir. Kalau macam tu, itu antara cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua juga, iaitu supaya mereka ni berfikir, supaya logik. Kalau macam tu, kenapa Allah Taala seksa kamu? Bal antum basyaram mimman khalaq. Bahkan cerita kepada mereka ni, bal antum, bahkan sebenarnya kamu ni manusia je, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tak ada kekasih-kekasih. Kalau kamu baik, kamu kekasih. Kalau kamu tak baik, kamu bukan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mentang-mentang kamu Yahudi, mentang-mentang kamu Kristian, kamu kekasih Allah. Kamu disayangi oleh Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah Ta'ala nak seksa, dia akan seksa. Dia akan beri azab kepada kamu. Kalau dia ni Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala akan ampunkan. Tak kira lah anak. Jadi tak adalah dakwaan kamu ni kan, yang mengaruk-ngaruk merapu-rapu ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Bagi milik Allah Ta'ala. Semua ni sama je. Manusia sama saja. Siapa yang bertakwa, dia akan dekat dengan Allah. Tak kira oleh kerana kamu ni bangsa Yahudi, agama Yahudi, maka kamu ni baik. Jadi nak tolak di sini kan, makna kita ni kan bukan kerana mentang-mentang kita ni agama Islam contohnya, maka kita ni akan disayangi oleh Allah SWT. Tidak. Islam memanglah Allah Ta'ala sayang, tapi kalau kita ni buat maksiat, Allah Ta'ala tak sayang pada kita kan. Allah Ta'ala akan azab juga kita walaupun kita ni Islam. Jadi janganlah kita ni kerana kita rasa kita ni sebahagian daripada kelompok ini, sebahagian daripada kelompok ini, maka kita akan terlepas daripada azab Allah. Tidak. Allah Ta'ala nak ampunkan sesiapa, Allah Ta'ala nak seksa sesiapa, itu terpulang kepada Allah. Walillahi, dan bagi dia semua langit, semua bumi milik dia. Tak ada orang yang boleh kata dia ni hebat daripada orang lain dan sebagainya, kerana bangsa dan kerana agama yang tertentu. Maknanya bukan dari segi agama Islam tak bagus, bukan maksud, tapi maksudnya kerana dia ni Kristian maka dia ni bagus, keturunan Kristian maka dia ni bagus. Tak, kita ni bukan kerana keturunan. Kita ni kalau kita Islam, kita tunduk pada Allah, maka Allah Ta'ala akan sayang pada kita. Kalau kita ni beriman, Allah Ta'ala akan sayang pada kita. Kemudian, ya ahlal kitab, katakan wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin. Katakan wahai ahli kitab, hai ahli kitab semua, katakan ya ahli kitab, telah datang kepada kamu rasuluna, rasul kami, rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Taala sayang kepada kamu, Allah Taala ni nak beri kepada kamu kan. Yubayyinu lakum ala fatratin, dia ni rasul ni iaitu Muhammad lah ni, menerangkan kepada kamu ala fatratin. Fatratin artinya adalah inqita', artinya iaitu satu tempoh masa yang panjang, yang terputus. Maknanya terputus bagaimana? Iaitu antara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa, berapa jarak dia? Jarak hampir 600 tahun 580 tahun, 571 kalau ikut kelahiran kan. Tapi kita katakanlah hampir 600 tahun di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Kan jauh tu, maksud itulah nama dia fatrah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengok sekarang telah datanglah rasul. Di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa tak ada nabi tak ada nabi. Sebagaimana satu sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Nabi kata laisa baini wa bainahu, tidak ada antara aku dan antara Nabi Isa, iaitu panjang hadis tu cerita pasal Nabi Isa dan sebagainya. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis tu, Nabi kata laisa baini wa bainahu, tidak ada antara aku dan dia, iaitu Nabi Isa alaihissalam, nabiyun, tak ada nabi. Kalau ikutnya sebelum daripada ini, untuk Bani Israel ni setiap mati seorang akan ada nabi.
akan ada Rasul, ada Nabi, ada Rasul. Tapi bila sampai Nabi Isa, stop situ. Rupa-rupanya tunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas 571 tahun, 600 tahun. Kita tengokkan betapa jauhnya kan. Jadi dalam masa itulah sepatutnya mereka ikut agama yang diajar oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi bukannya mereka ikut, mereka ubah pula. Jadilah Kristian yang berubah. Yang satu lagi tu, yang Yahudi tu, awal-awal lagi dah tolak Nabi Isa. Jadi dah sesat dah situ. Dah sesat dah, Allah Ta'ala marah daripada mereka. Yang ni pula, dah sesat pula. Elok-elok sesat pula. Jadi begitulah yang berlaku. Jadi Allah Ta'ala kata, ala fatratin. Dalam satu tempoh masa yang panjang, yang terputus. Minar rusul, tak ada rasul. Kemudian, antakulu ma ja'ana min bashirin wala nazir. Allah Ta'ala kata, antakul maksudnya, alla takul. Allah Ta'ala buat macam tu, datangnya Rasul tu supaya jangan nanti kamu kata tak ada, kami tak ada Rasul, kami tak ada. Ini tak ada Rasul apa ni? Nabi Muhammad ni dah datang ni, tak ada kamu Rasul apa? Antakulu ma ja'ana min basyirin wala nazir. Nanti tak nak nanti kamu kata kami tak ada Bashir, kami tak ada Nazir. Tengok kan. Jadi kamu tak boleh alasan dah sekarang ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah datang dah sekarang ni. Kamu jangan mungkin buat alasan kata tak ada, tak datang dan sebagainya. Jadi seterusnya Allah kata faqad ja'akum basyirun wa nazir. Sekarang dah datanglah kepada kamu ni. Jadi tak ada uzur sekarang ni. Fala uzra lakum. Kamu dah ada Rasul sekarang ni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa, mampu untuk buat apa saja. Jadi semua tu ada hikmahnya. Kenapa Allah Ta'ala lambatkan senggang masa yang sangat panjang, fatrah tu yang sangat panjang, hampir 600 tahun tak ada Rasul. Rupanya Allah Ta'ala nak datangkan seorang Rasul yang sangat-sangat penting, yang akan menjadi Nabi, Rasul sehingga ke hari kiamat, Rasul akhir zaman. Jadi seterusnya Allah SWT kata wa iz qala Musa liqaumihi. Sekarang kita akan masuk sekarang masuk ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 ni dia akan cerita tolong bagi respon insya-Allah sama ada suara ataupun video okey tak okey setiap hari kalau boleh, sebab apa saya takut kadang-kadang ada suara tak sampai suara tak masuk dengan elok Jadi insya-Allah sekarang kita kita sampai kepada ceritanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi cerita ni agak panjang, baik kita akan tengokkan. Jadi kalau kita tengokkan, makna sejak daripada awal juga Allah Ta'ala ceritakan tentang orang Yahudi ni. Jadi orang Yahudi ni memang glamour lah, kita katakan glamour habis. Dah ada dalam Quran ni kan. Dalam Baqarah pun cerita tentang Bani Israel. Dalam ni Bani Israel tak habis-habis ni. Kerana apa? Kerana dia akan menjadi contoh menjadi contoh apa? Contoh yang buruk, bukan contoh yang baik. Contoh buruk. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikut perangai orang Yahudi ni. Jangan kamu ikut ini perangai mereka ni. Sebab itulah Allah Ta'ala maghdub dekat atas mereka, marah, murka kat atas mereka. Jadi Allah Ta'ala kata kat sini, Allah Ta'ala kata, tengok sekarang ni, dengar sikit cerita ni, ingat sikit ni. Wa'iz, kalau wa'iz tu ialah wazkur iz dalam bahasa Arabnya. Pasti dah kalau dalam terjemahan ke ataupun dalam penafsiran ke, dia akan kata wazkur iz, dan ingatlah ketika bila? Ketika qala Musa liqaumihi. Ingat tak? Ingat kan? Jadi ingat sekarang ni. Tahu tak cerita ni? Tahu tak? Gitulah seolahnya kan. Iaitu cerita ketika Nabi Musa berkata kepada kaum dia Bani Israel lah. Apa dia kata? Dia kata, ya kaum, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum. Tolong ingat sikit nikmat Allah Ta'ala. Maknanya sini, bila Allah Ta'ala suruh peringatkan, ertinya apa? Iaitu orang Yahudi ni memang melupai, tak mau ingat. Allah Ta'ala dah beri banyak pada mereka tak ingat. Perkara lain mereka ceritakan sangat kepada anak-anak mereka, cerita ni kan. Kalau sekarang ni cerita tentang kita mesti gini orang Arab, kita mesti gini orang Arab, ni orang Arab, mereka ni orang Arab, macam-macam kan mereka katakan. Tapi tentang nikmat Allah Ta'ala kepada mereka tak nak sebut. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan nikmat-nikmat ni, peringatkan? Kerana sepatutnya mereka ni akan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala banyak dah beri nikmat kepada mereka yang tak beri kepada orang lain. Kita tengok sini kan, apa dia? Allah Ta'ala kata iz ja'ala fikum anbiya. Itu yang pertama kan. Yang pertama Allah Ta'ala berikan kepada mereka iz ja'ala fikum anbiya
Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan fikum ni maknanya ialah minkum, iaitu dari kalangan kamu, untuk kamu para nabi. Tengok kan, itu yang pertama. Allah Ta'ala tak berikan kepada orang lain, bangsa lain, yang mana nabi ni bertalu, nabi kan, sentiasa ada nabi, tak pernah putus. Daripada Nabi Musa AS tuan, ada nabi, sampailah kepada Nabi Isa AS. Tengok tuan, masa zaman Nabi Isa tu ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa, bertalu-talu kan, rasul kepada Bani Israel. Tapi mereka beriman ke? Tak, mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya, mereka nak bunuh Nabi Isa. Tengok kan, habislah orang Bani Israel ni. Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala kata, kami jadikan pada kamu, itu satu nikmat tu, satu nikmat yang besar kan. Yang pertama. Yang keduanya apa? Wa ja'alakum muluka, dan menjadikan kamu ini muluk ni terjemahannya ialah maknanya raja-raja maksudnya. Tapi dalam tafsiran dia kata bukanlah maksudnya jadi raja-raja. Ada yang kata yes, di kalangan mereka ni banyak jadi raja, maknanya ada raja-raja, Raja Daud, Raja Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman lah. Tapi penafsiran yang lebih luas lagi dia kata iaitu dulunya muluk ni makna raja ni maksudnya ialah bebas, maksud dia. Kenapa disebutkan bebas? Kerana dulu semasa di Mesir mereka ini jadi hamba. Selepas daripada Nabi Yusuf AS yang bawa semua 12 orang adik-beradik dia dan juga ayah dia Nabi Yaqub AS ke negeri Mesir, mereka okey lagi. Tapi selepas tu mereka mula diperhambakan oleh Firaun. Jadi sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bila sebut Firaun, dia akan perhambakan Bani Israel. Jadi mereka ni diperhambakan, mereka hidup dalam keadaan susah, dihina dan sebagainya, ya, di negeri Mesir tu. Sehinggalah kemudian Allah Ta'ala bawa Nabi Musa AS berdakwah kepada Firaun. Firaun tolak, kemudian berdakwah kepada Bani Israel, bawa Bani Israel. Sekarang kita pergi ke Syam, kita pergi ke Baitul Maqdis, kita pergi ke area sana, ke Palestin. Tapi tengok, Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada mereka belah laut kan, mereka ni dah merdeka, dah bebas kan daripada Firaun. Tapi adakah mereka ingat? Tak. Wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah Ta'ala kata, dan aku berikan kepada kamu ni suatu benda yang aku tak beri kepada orang lain di atas dunia ni. Apa dia? Banyak. Antaranya al-manna. Ulama sebut dalam tafsir dia al-manna was-salwa sebagai contoh. Makanan yang mudah, datang saya tangkap je, makan, tangkap makan kan. Kita hari ni kena pergi supermarket, kena pergi kedai, kena pergi pasar kan, kena pergi berburu, kena pergi tangkap ikan, kena pergi tanam padi. Mereka ni relax je, duduk, datang, binatang tu datang saja kan, binatang dan juga as-salwa. Jadi manna salwa, tapi mereka ni banyak songeh, cakap banyak pula kan, kata kami tak nak ni lah, kami nak bawang, kami nak kacang, kami nak. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah kita baca dulu kan. Jadi maknanya kat sini songeh mereka banyak ni, banyak perangai cerewetnya mereka tu kan. Itulah yang Allah Ta'ala marah kepada mereka. Allah Ta'ala beri mudah. Apa lagi Allah Ta'ala beri kepada mereka? Terbelah laut. Mereka nampak depan mata mereka tongkat Nabi Musa, terbelah laut kan. Kemudian mati Firaun dalam tu. Allah Ta'ala tunjuk depan mata mereka. Tapi mereka bersyukur ke? Tak. Mereka tahu benda ni. Sampai sekarang mereka tahu. Cuba tanya mereka. Jadi Allah Ta'ala kata malam yu'ti ahadan minal alamin, yang satu benda yang tak pernah diberi kepada orang lain atas dunia ni. Wa ya qaum, dan ingat lagi ni ketika Nabi Musa berkata kepada mereka ni, ya kaum, wahai kaumku. Ni ayat sekarang, ayat yang ke-21 ayat 21 muka surat 111. Allah Ta'ala kata ya kaum, Nabi Musa berkata ya kaum udkhulul ardal muqaddasah, masuklah ke mana? Udkhulu, masuklah ke bumi al-muqaddasah. Bumi muqaddasah tu maksudnya ialah negeri Syam tu. Disebutkan oleh ulama kata muqaddasah tu maknanya mutahharah, bukan Baitul Maqdis tapi muqaddasah, ardul muqaddasah artinya lah tanah bumi yang disucii oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimaksud ialah negeri Syam. Itu pendapat yang popular, yang masyhur di dalam ahli-ahli tafsir. Walaupun adalah macam-macam pendapat lagi, tapi kemudian allati kataballahu lakum, yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala lakum, untuk kamu. Tulis itu maksudnya diamanahkan, disuruh pergi. Pergi ke mana? Pergi tu buat apa sebenarnya kan? Adakah pergi hanyalah pergi untuk menawan, pergi untuk berperang? Tidak.
Dalam tafsir kata pergi ke sana untuk membawa Islam. Kan di sana ada ramai orang, ramai manusia. Di sana tu yang mana yang patutnya disebarkan Islam kepada mereka di sana. Jadi adakah mereka pergi? Tak. Mereka, kita akan tengok nanti ayat-ayat seterusnya, muka surat 112 dan sebagainya, kita akan tengok cerita-cerita seterusnya. Apa kata mereka ni, perangai mereka ni macam mana kan, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dikatakan kepada mereka itu, Nabi Musa berkata kepada mereka, wala tartaddu ala adbarikum, wala tartaddu ala, jangan kamu takut kepada musuh kamu. Musuh mana? Musuh yang kamu lah yang berada di yang kontrol negeri Palestin pada masa itu, negeri Syam pada masa itu. Negeri Syam ni, negeri Palestin ni, kalau dulu bila disebut Syam, ertinya ialah Palestin, Lebanon, Jordan, semua tu, Syria, semua tu adalah satu lah tu. Kawasan tu ialah dipanggil sebagai negeri Syam. Tapi sebenarnya apabila dah datang penjajah ni, penjajah daripada barat, dia telah pecah-pecah tu. Dia pecah-pecahkan menjadi 4 negeri. Biasalah kan penjajah, dasar dia ialah pecah dan perintah. Kalau tak pecah, tak boleh nak perintah. Jadi mereka kepecahkan pada negeri, akhirnya masing-masing dengan rasalah, oh ini negeri kami, ini negeri kami, ini negeri kami. Akhirnya rasa kami akan menjaga negeri kami sahaja. Jadi jadilah negeri Syam. Jadi 4 buah negeri itu asalnya satu saja, Syam. Dia jadilah Palestin, dia jadilah Jordan, dia jadilah Syria, dan jadilah Lebanon. 4 buah negeri sekarang pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata masuk ke situ. Untuk apa? Untuk sebarkan Islam. Allah Ta'ala menyuruh kamu, kataballahu lakum, kemudian wala tartaddu, jangan kamu takut ala adbarikum, jangan takut kepada musuh kamu. Sebab apa kan mereka, Allah Ta'ala, Nabi Musa pesan kepada mereka jangan takut ni? Sebab mereka akan sebut selepas daripada ni, mereka takut. Mereka sebenarnya takut, tapi mereka banyaklah alasannya. Tengok kita baca lagi, fatanqalibu khasirin, kalau kamu takut kepada musuh walau macam mana pun, perasaan takut tu, fatanqalibu khasirin, kamu akan kembali dalam keadaan rugi, iaitu kembali kepada Allah dalam keadaan kamu ni sangat-sangat rugi. Jadi apa-apa pun kita akan mati juga, kita akan kembali kepada Allah juga. Sama ada mati di medan perang ke, mati kerana memperjuangkan agama ke, mati tanpa buat apa-apa pun, bekerja untuk diri sendiri pun akan mati juga. Jadi Allah Subhanahu Taala kata seterusnya ialah qalu, apa jawapan mereka bila Nabi Musa berkata macam tu kepada mereka? Mereka pun berkata, qalu ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, wahai Nabi Musa, kami tak mau masuk. Tengok kan, sebab apa? Kenapa kami tak nak masuk? Inna fiha, pada negeri itu, qauman jabbarin, ada satu kaum yang jabbarin. Jabbarin macam perkasa, hebat. Mereka takut tu. Sebenarnya macam-macam perangai mereka ni kan, mereka takut ke, mereka tak mahu ke. Jadi mereka katalah di sana tu ada kaum jabbarin. Ada yang kata, pendapat tafsir kata di sana tu ada anak-anak daripada kaum Ad. Ad ni ialah yang daripada bangsa Nabi Hud alaihissalam, yang mana besar, badan-badan dia besar kan. Dia kata macam raksasa, taklah raksasa kan, tapi maknanya besar. Badan besar, badan sasar, badan apa kan. Jadi menakutkan, mereka ni takut. Jadi ada yang kata bahawa mereka ini daripada Kan'an. Orang Kan'an ni besar-besar kan. Jadi mereka ni kata jabbarin. Kemudian apa mereka kata? Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami sekali-kali, tengok dia kata lan dia kata, kami tak mungkin akan masuk ke dalam negeri tu hatta yakhruju minha, sehingga kaum tu keluar. Mana ada orang nak keluar mudah-mudah? Takkanlah kita beritahu kepada mereka keluar takkanlah mereka nak keluar. Kamulah kena pergi untuk menghalau mereka tu, kerana mereka merosakkan kaum tu merosakkan negeri Syam tu, menyesatkan orang Syam tu pada masa tu. Syam tu Palestin, ingat lagi Palestin, Jordan, Lebanon dan juga Syria, kawasan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka berkata bahawa kami tak akan pergi sehinggalah orang tu keluar. Adalah pula mereka ni kan, mana nak keluar? Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau kaum tu keluar, baru kami akan masuk. Manalah keluar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, ceritakan benda ni kan, peristiwa ni, inilah yang memarahkan, yang mereka ni mendapat mardub ni, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Perangai mereka tu macam tu kan. Itu Nabi tu. Tengok mereka panggil apa? Tak ada adat mereka dengan Nabi mereka. Qalu ya Musa. Ada mereka panggil ya
Nabi Allah, ya Rasulullah ke. Padahal mereka tahu Nabi Musa tu adalah Rasul. Tapi apa mereka kata? Ya Musa. Mereka panggil, hai Musa, hai Musa. Macam tu je panggil kan. Jadi panggilan pun diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi seterusnya, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihima. Kita ingat sebelum daripada ni, Nabi Musa alaihi salam telah meminta 12 orang yang dipanggil sebagai nakib, nuqaba dipanggil, ketua-ketua kepada setiap kumpulan tu. Sebab dia ada 12 kabilah orang-orang Yahudi ni. Jadi setiap satu kabilah tu Nabi Musa minta seorang untuk jadi nuqaba. Nuqaba ni makna orang yang akan menjamin, orang yang akan menerima arahan, orang yang akan dan sebagainya, yang kita baca sebelum daripada ni. Jadi diberitakan bahawa semua nuqaba ni tiba-tiba tak jadi, tak boleh pakai, berpaling tadah lah, tak dengar cakap dan sebagainya. Hanya tinggal 2 orang saja. 2 orang saja daripada nuqaba tersebut tu yang masih lagi mengikut bersama-sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Dikatakan dalam setengah riwayat, dalam setengah ahli-ahli tafsir, dia kata nama mereka adalah Yusha' dan juga Kalab nama dia. Seorang bernama Yusha' bin Nun tu, dan kemudian seorang bernama Kalab. Jadi dia lah yang berkata ni, yang dimaksudkan qala rajulani, berkatalah 2 orang ni. 2 orang minal ladzina yakhafuna, daripada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pun berkata, apa dia kata? Mereka ni an'amallahu alaihima. Allah Taala sebut kan, Allah Taala beri nikmat kepada mereka berdua ni. Apa maksud beri nikmat? Maksudnya ialah Allah Taala pelihara mereka daripada kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh yang 10 lagi tu. Yang 10 lagi yang sesat juga tu. Jadi mereka berkata, qala rajulan udkhulu alaihimul bab. Masuklah ke atas kamu, ke atas mereka. Maksud ke atas kamu itu lawan orang-orang tu yang menghalang kamu tu, iaitu yang tadilah yang mereka takut tu. Masuk, dia kata udkhulu alaihimul bab fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Mereka yakin tu, kalau kamu masuk, kamu pasti akan menang. Sebab kita bersama dengan Allah, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Kenapa kita takut? Gitu kan. Wa 'alallahi fatawakkalu. Kamu hendaklah hanyalah bertawakal kepada Allah sahaja. Sebab itulah Allah tu, perkataan ni kan digunakan, wa 'alallah fatawakkalu, iaitu disebut tu wa 'alallah, Allah tu berada di depan, fatawakkalu, hendaklah kamu tahu. Maksudnya hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah. Sama seperti dalam Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, hanya engkau, hanya engkau. Jadi di sini bila diletakkan dalam bahasa Arabnya, bila letakkan dipanggil maf'ul tu di depan, wa 'alallahi fatawakkalu, hendaklah hanya kepada Allah Ta'ala saja kamu bertawakal, jangan tawakal kepada benda lain. Maka in kuntum mu'minin, kalau kamu ni orang beriman, hendaklah kamu tawakal kepada Allah Ta'ala saja. Kalau tak, kalau bertawakal kepada Allah sikit, bertawakal kepada benda lain sikit, itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya sifat orang-orang yang beriman. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita pada pagi ni. Jumpa lagi insya-Allah di dalam muka surat 112, insya-Allah 112 dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.